A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Taala kerana dikurniakan kesempatan untuk meneruskan hidup dan juga dikurniakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat semua yang saya hormati, lagi saya kasihi, sidang pendengar sekalian, kita kini diuji dengan wabak COVID-19. Negara kita mencipta sejarah di mana pada awal tahun 2020 negara kita telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP. Bahkan COVID-19 ini bukan saja dilanda ataupun kita panggil melanda negara kita, tetapi ianya di seluruh dunia, berlaku di seluruh dunia. Dan kalau kita dapat lihat kesan daripada wabak COVID-19 ini, kita dapat lihat kesan daripada pandemik ini cukup besar. Ramai yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang mengalami kesihatan emosi. Bahkan juga ada yang mengalami krisis ekonomi. Namun begitu sahabat semua, saya nak mengajak kepada kita semua untuk fikirkan satu perkara di mana COVID-19 ini merupakan satu teguran dari Allah Ta'ala kepada kita semua atas kelalaian kita, kealpaan kita terhadap dunia ini. Allah Ta'ala turunkan COVID-19 supaya kita sedar bahawa segala yang ada dalam dunia ini adalah milik Allah Ta'ala dan segalanya hanyalah pinjaman buat diri kita. Saya nak mengajak kepada sidang pendengar, sahabat-sahabat yang saya kasihi, untuk kita melihat kepada 3 aspek yang saya nak sebutkan ini, di mana kalau kita melihat betul-betul dari sudut yang positif, insya-Allah kita dapat lihat bahawa ianya satu tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperbaiki diri. Yang pertama, kita melihat kepada kehidupan sebelum dan juga semasa COVID. Kita melihat kehidupan sebelum COVID kita. Kita sibukkan dengan pekerjaan kita. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang sibuk dengan hiburan, macam-macam benda. Namun bila COVID-19 melanda dalam negara kita, banyak perkara yang kita tak dapat laksanakan. Dan kita menilai, adakah kesan itu membawa kepada kebaikan atau keburukan. Sebagai contoh, kita lihat kehidupan sebelum COVID-19, kita banyak leka. Ya, kita seronok dalam kehidupan seharian kita. Namun, apabila COVID-19 melanda, kita duduk di rumah, kita muhasabah diri. Kita nilai, adakah kehidupan kita ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Itu yang pertama dalam poin kehidupan semasa dan juga sebelum COVID. Seterusnya kita lihat kepada time management, pengurusan masa kita. Sebelum COVID kita lihat bagaimana pengurusan masa kita, bagaimana masa kita dengan diri kita, masa kita dengan rakan-rakan kita, masa kita dengan pekerjaan kita, ahli keluarga kita, masa kita dengan agama, bagaimana. Dan kita lihat bagaimana pula selepas COVID. Kita lebih banyak masa bersama keluarga, kita lebih banyak masa untuk muhasabah diri, dan juga kita masih boleh berhubung dengan rakan-rakan melalui online. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat kepada sifat sabar. Tanpa kita sedar, sahabat-sahabat semua, sidang pendengar, COVID-19 ini memupuk ataupun mendidik diri kita supaya menjadi seorang yang penyabar. Mungkin dulu kita seorang yang penasbaran,
yang kerap marah. Namun apabila Allah Ta'ala turunkan wabak COVID-19 ini, kita tak boleh buat apa-apa. Kita terkurung dekat rumah, aktiviti kita terhad, pergerakan kita terhad, pekerjaan kita semuanya terhad. Dan dari situ kita kawal diri kita supaya sabar dan meneruskan kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Seterusnya yang ketiga, sahabat-sahabat semua, sidang pendengar muslim muslimat yang saya hormati, ini poin yang paling penting. Saya nak kita sama-sama periksa betul-betul perkara ini, iaitu masa kita terhadap agama. Sebelum COVID melanda, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan pelbagai benda. Mungkin sampai kita terlupa pada agama. Kita solat tidak pada awal waktu. Ni saya cakap untuk diri saya juga. Kita tidak solat pada awal waktu. Kita leka, kita lalai. Ya, kita kurang membaca Al-Quran. Kita jarang melaksanakan puasa-puasa sunat. Dan macam-macam benda lagi. Bahkan bagaimana pengurusan masa kita terhadap agama, itu juga perkara yang penting. Dan kita lihat, apabila COVID-19 ini melanda, kita lebih banyak masa untuk agama. Inilah masa kita untuk kita sama-sama muhasabah diri, perbaiki diri. Saya nak mengajak kepada diri saya dan juga sidang pendengar yang menonton, sama-sama kita muhasabah diri, perbaiki diri. Kita perbanyakkan amalan-amalan. Ya, kita kerap membaca Al-Quran setiap hari. Kita solat di awal waktu. Kalau boleh solat berjemaah bagi yang dibenarkan untuk ke masjid. Yang tak dibenarkan, solat berjemaah bersama ahli keluarga di rumah. Kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri satu ujian kepada kita supaya kita sedar, supaya kita kembali pada Allah Ta'ala setelah kita leka dalam dunia yang fana ini. Mungkin perkara agama ni ramai orang pandang remeh. Tetapi ingat, agama adalah panduan kehidupan kita dalam dunia ini. Tanpa agama, kehidupan kita akan kucak-kacir. Tanpa agama, kehidupan kita akan menjadi huru-hara. Kerana agama adalah undang-undang kita. Kerana agama, ianya mendisiplinkan diri kita. Kerana agama, ia membentuk peribadi seorang manusia. Sahabat semua, sidang pendengar muslimin muslimat yang saya hormati, sebagai kesimpulan, sama-sama kita terus kuat dalam menempuh ujian yang sukar dan perit ini. Kerana kehidupan kita sebagai seorang hamba tidak pernah terlepas daripada ujian. Itulah peranan seorang hamba. Ingat, sabda baginda Nabi SAW, as-sabaru min iman. Sesungguhnya sabar itu separuh daripada iman. Kita terus muhasabah diri, kita kuatkan diri, fikir perkara yang positif. InsyaAllah kita boleh berjaya menempuhi hidup yang sukar ini. Dan insyaAllah, ingat, setiap kepahitan pasti ada kemanisan. Dan untuk mendapat kemanisan, ianya memerlukan sifat sabar dan sifat takwa. Kalau kita sabar saja tapi kita tidak bertakwa, kita hanya mendapat kemanisan yang palsu. Untuk mendapat kemanisan yang asli, kita perlukan sabar dan juga takwa. Sekian, itu sahaja buat video kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.